Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hadi bin Kamarul Zaman. Nometik saya 058835. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk dakwah media sosial mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah. Pendekatan dakwah adalah merupakan suatu metod atau cara yang terdekat digunakan bagi melaksanakan dakwah untuk menarik perhatian dan mempengaruhi sasaran menerima sesuatu ajaran yang dibawa oleh Islam. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW meninggalkan satu contoh teladan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya agar tidak berada di dalam keadaan gelojoh di dalam menyeru manusia ke arah kebaikan, tapi mestilah di dalam keadaan bersedia dengan strategi yang cukup. Definisi dakwah dari sudut bahasa. Dakwah kepada Islam merupakan satu teknik untuk menarik manusia kepada ajarannya, sama ada secara teoretikal atau praktikal. Perkataan dakwah berasal daripada perkataan Arab yang bererti mengajak, menyeru, menjemput, memanggil kepada sesuatu perkara seperti mana yang terdapat dalam firman Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Zaili, nombor metrik 058131 daripada kelas Diploma Dakwah Semblino. Dakwah mengikut As-Sunnah. Hadis menjadi sumber dalam Islam berdasarkan peranan pengaruh besar selepas Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ia juga interpretasi Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sebagai panduan dalam memahami hukum syarak. Kesilapan dalam memahami nas ataupun teks hadis akan mengundang kekeliruan dalam kefahaman syarikat Islam. Poin kandungan hadis ini ialah ada yang terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan agama ini sebagai satu-satunya agama bagi manusia dan jin pada hari ini. Telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kusempurnakan bagimu nikmatku dan telah kuredai Islam sebagai agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Tentang sabda beliau sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ma'afi Al-Nahrawani mengatakan bahawa hal ini agar setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Nabi Muhammad SAW bersegera untuk menyampaikan meskipun hanya sedikit. Tujuannya agar nukian dari Nabi Muhammad SAW dapat segera bersambung dan tersampaikan seluruhnya, iaitu tersampai kepada seluruh umatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Bentuk perintah dalam hadis ini menunjukkan hukum fardu kifayah. Yang kedua, tabligh, iaitu menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW, terbahagi kepada dua bentuk, iaitu menyampaikan dalil Al-Quran atau sebagainya dan As-Sunnah. Sebaik As-Sunnah berupa kepada perkataan qauliyah, perbuatan amaliyah maupun persetujuan iaitu takriyah, dan segala hal yang terkait dengan sifat dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Cara penyampaian seperti ini membutuhkan hafalan yang bagus dan mantap. Juga cara dakwah seperti ini haruslah disampaikan dari orang yang jelas Islamnya, iaitu baligh, iaitu berdefinisikan dewasa, iaitu matang dan dewasa, dan memiliki sikap adalah soleh, tidak sering melakukan dosa besar dan menjauhi dari dosa-dosa kecil yang senang dilakukan oleh semua orang mukmin, menjauhi hal-hal yang mengurangi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan itulah sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung video pembentangan daripada sahabat-sahabat saya, iaitu dalam peranan media dalam Islam. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Nur Khairi bin Zakaria, nombor metrik 058584. Jadi peranan
media dalam Islam adalah manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kemampuan untuk berfikir. Dengan anugerah akal tersebut, manusia berusaha menyelesaikan diri dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah, termasuk penciptaan teknologi maklumat yang boleh membantu dalam aspek kehidupan manusia kita pada hari ini. Muhammad 2012, teknologi yang dicipta oleh manusia merupakan satu peluang dan kebaikan kepada manusia juga. Ini kerana melalui penciptaan teknologi, kita dapat menyebarkan pelbagai maklumat kepada umum, apatah lagi untuk tujuan murni seperti dakwah dan sebagainya. Seperti contoh menyampaikan fakta-fakta yang betul mengenai satu-satu perkara. Melalui penggunaan media juga, pelbagai keperluan semasa umat Islam dapat dicurahkan oleh umat Islam seperti mengikut cita rasa kontemporari yang sesuai dengan ajaran Islam yang sentiasa menjadi pilihan alternatif umat Islam sekarang. Penggunaan media dalam Islam seharusnya lebih menekankan konsep tauhid dan menjadikan Islam sebagai acuan kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Muhammad bin Muhammad Fauzi. Nombor metrik saya 088066. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Dakwah Al-Quran dan As-Sunnah melalui media sosial. Dalam dunia era globalisasi yang semakin pesat membangun ini, penggunaan internet menjadi semakin penting. Ia sudah menjadi suatu keperluan yang mesti ada dalam kehidupan sehari-harian manusia. Kini penggunaan internet bukan saja di kalangan orang dewasa atau yang berkerjaya, malah ia telah menjadi kegunaan bagi semua lapisan masyarakat, sama ada kanak-kanak, remaja, pelajar sekolah dan juga ibu bapa. Penggunaan internet adalah pelbagai dan antaranya ialah untuk pencarian maklumat, menambahkan pengetahuan, hiburan serta untuk berbual dan bersembang. Penggunaan teknologi yang semakin canggih membantu manusia dalam mendapatkan maklumat dengan kadar yang begitu pantas. Malahan, pakar telah meramalkan salah satu daripada 10 kecenderungan manusia di awal abad ke-21 ialah maklumat. Dakwah satu perintah menyeru manusia ke jalan Allah dalam pelbagai metod dan pendekatan yang boleh digunakan mengikut kesesuaian masa dan tempat. Al-Quran ada menyebut dan menyeru berdakwah dengan cara hikmah dan bimbingan yang baik. Tujuan akhir dakwah adalah tercapainya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan manusia di dunia dan juga di akhirat. Usaha-usaha proaktif perlu dilakukan untuk merealisasikan dan memberi nafas baru kepada pendekatan dakwah yang lebih efektif dan berkesan, interaktif, yang lebih efektif, interaktif, berkesan dan berinovasi dengan menjadikan media sosial sebagai medium dakwah. Maka beberapa cadangan disyortkan, iaitu menyediakan pelbagai bahan dakwah yang kreatif, ringkas, padat, santai, ringan dan mudah untuk dipahami. Pendakwah perlu mempelbagai informasi berbentuk penceritaan sejarah seperti kisah-kisah para rasul, para sahabat dan alim ulama serta tokoh agama kepada umum, kerana kisah-kisah tauladan sangat diminati ramai.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Mazmizam, bernombor metrik 058595 daripada kos Diploma Dakwah. Pada video kali ini, saya ingin bercakap mengenai kesimpulan dakwah media sosial mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, dakwah dalam konteks masa kini haruslah lebih praktikal. Para pendakwah haruslah menggunakan kesemua uslub dan wasilah yang ada pada hari ini dalam usaha mengembangkan Islam kepada umum. Kesemua metod yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada zaman dahulu menjadi pembakar semangat umat sekarang dalam gerakan dakwah yang lebih efektif dan efisien. Kemunculan pelbagai domain dakwah yang menyediakan pelbagai platform untuk menyampaikan ilmu menjadi teras dalam pembangunan sahsiah individu mengenai Islam dengan lebih terperinci. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam dakwah adalah sangat penting dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebijak yang mungkin. Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain menjadi wasilah kepada para da'i pada hari ini untuk berkomunikasi dengan golongan sasaran mereka dengan lebih rapat dan lebih mesra. Dan yang kedua, dakwah merupakan satu usaha sesetengah golongan dalam menyeru dan menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana. Kepesatan pembangunan teknologi merupakan satu penjuru yang tidak harus dipinggirkan dalam memartabatkan dakwah agar pengajaran dan maklumatnya sampai kepada khalayak ramai dengan lebih cepat, tepat dan berkesan. Kombinasi antara elemen dakwah dan teknologi mewujudkan satu fenomena yang mampu mencetuskan natijah untuk pembangunan jiwa ummah. Justru itu, penggunaan media sosial sebagai wasilah dakwah pada masa kini adalah amat penting dan amat bersesuaian dengan keperluan masyarakat pada hari ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.